tetap menegakkan syariat walaupun series of ujian datang dalam hidup Nabi SAW. Dan akhirnya apa tuan-tuan? Nabi SAW dibawa dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ni ada buku ni. Pergi Allah Ta'ala jumpakan Nabi dengan para anbiya yang lain. Wahai Muhammad, kau rasa kau dah susah? Mereka ni juga melalui proses yang sama. Ada Adam, ada Ibrahim, ada Nuh, ada Musa. Bang, kita bila kita down, kita jumpa kawan-kawan yang seangkatan, rasa oh okey boleh. Lepas tu kalau orang bisnes, dia kena jumpa orang yang sama bisnes. Kalau orang bisnes jumpa orang makan gaji, dia akan jadi jam. Lepas tu orang menggaji, dia tak sama, dia punya sequence of ujian tu tak sama. Tengok orang gaji steady je, income 20,000, aku ni meniaga pun dalam kabut lah. Akhirnya kita pun makan gaji lah, tak jadi. Orang meniaga, dia kena duduk orang meniaga macam ni, baru nampak. Nabi SAW berhadapan dengan situasi yang teruk. Nabi dibawa jumpa para anbiya, tengok, sampaikan ke peringkat yang paling tinggi. Nabi SAW berjumpa dengan Musa di langit yang kelima. Nabi Musa menangis. Dalam hadis nyatakan Nabi Musa menangis. Satu-satunya Nabi yang menangis dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj namanya Musa. Sebab apa nangis? Sebab apa Nabi Musa menangis? Nabi lain tak boda pun nak menangis, cakap pun tidak. Bagi salam, Assalamualaikum. Nabi Ibrahim yang digelar Khalilullah pun tidak bercakap banyak. Nabi turun daripada langit, yang tahan Nabi untuk naik balik adalah Musa. Nabi Ibrahim tak cakap pun. Di saat Nabi bertanya, wahai Musa, kenapa engkau menangis? Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, aku tidak menyangkakan engkaulah pemuda yang telah membawa umatmu lagi ramai duduk di syurga berbanding umatku. Maksudnya menangis terharu dengan ketahanan yang ada pada Rasulullah SAW. Maksudnya sebelum itu Musa lah nombor satu. Pengalaman memimpin manusia, Musa ranking nombor satu. Tapi alih-alih Nabi Muhammad last minute potong last lap, zoom. Yang pada saat itu Nabi SAW berada pada saat yang paling bawah dalam hidup dia, hilang segala-galanya. Tiba-tiba Musa kata, engkau memang terbaik. Zoom naik, semangat motivasi zoom naik. Aku ni jadi yang terbaik di kalangan para anbiya. Cerita Musa banyak dalam Quran, tuan-tuan. Antara Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran adalah Musa. Betapa attachnya hati Nabi dengan Musa. Patutnya Musa ni idola. Tiba-tiba idola kata tahniah. Zoom naik. Nampak? Allah beri suntikan semangat pada Nabi Muhammad SAW. Bila kita letakkan kebergantungan pada Allah, kepercayaan kepada Allah Ta'ala, miracles will happen. Keajaiban boleh berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan, ujian memanglah ujian, ya. Perlukah kita meratapi? Tak perlu. Apa yang perlu kita buat adalah tingkatkan amalan. Kita akan masuk ke bulan Zulhijjah ni akhir, tuan-tuan. Kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Akhir bulan ni insya-Allah kita akan meraihkan ibadah Kurban. Haji memang dah tak ada. Haji dah tak ada dah. Tahun ni tak ada haji lah. Tahun depan insya-Allah ada, tahun ni tak ada. Tapi jangan disebabkan kita tidak meraihkan, tidak melaksanakan ibadah haji, jangan kita tinggalkan ibadah korban, ya. Walaupun ya ada SOP yang mesti ditanggung, mesti ditempuh. Masjid boleh 5 ekor, surau saya tak tahu boleh dapat ke tidak. Dapat ke surau? Dapat. Mungkin limit lah beberapa bahagian. Tapi kalau yang tak dapat itu, janganlah meratapi pula. Cari peluang juga untuk berkorban tahun ni. Bagi cari mana NGO yang boleh supply, yang boleh buat korban di luar negeri. Tahun ni jangan lepaskan seorang pun tidak berkorban. Sebab bila mana diuji, yang perlu kita tingkatkan adalah amalan. Yang Allah suka ibadat pada hari korban adalah ibadah korban. Kalau di belah Pakistan, tuan-tuan, mereka sanggup hidup serba kedhaifan untuk masuk korban tahun depan. Ini Pakistan. India, mereka sanggup bela anak kambing untuk korban tahun depan. Betapa mereka sangat seronok dan betul-betul meraihkan ibadah korban. Tapi sayang kita ni korban macam, selalunya kita korban ni macam akikah. Dah korban dah 2 tahun sudah, tahun ni tak payah korban kot. Tak, kita bukan korban sebab nak dapat daging, bukan. Ada orang pula kata, ustaz tahun ni rugi sikit lah korban sebab tak ada daging lah, ustaz. Pasal kalau korban luar negara kurang daging gitu je.
Kita bukan sebab daging kita berkorban tuan-tuan. Kita berkorban sebab itu syariat. Ada syariat perlukan fizikal, ada syariat yang perlukan fizikal dan duit sekali. Ada syariat yang perlukan duit sahaja. Kita anggaplah ibadah korban ini ibadah yang perlu dikeluarkan duit. Zakat duit sahaja. Tapi kalau korban dah tak boleh, jadi kita hantar duit kita untuk korban di luar. Kena buat. Dan minta pada Allah Ta'ala dengan asbab kita berkorban tahun ini tuan-tuan, agar dihindarkan kita berterusan daripada COVID-19. Ya. Pelaksanaan ibadat yang kita buat, berkorban sedikit harta kita di jalan Allah Ta'ala, kita minta pada Allah dengan sebab aku korban ya Allah, tolong hindarkan kami semua daripada musibah. Selalunya kadang-kadang kita letakkan nazar kita bila hajat tertunai baru kita nazar. Ya Allah, kalau aku dapat kahwin, aku nak tumbang kambing. Kalau anak aku dapat kerja, aku tumbang kambing. Jadi kita tukar, ya Allah, dengan sebab aku tumbang kambing ataupun korban tahun ini, tolonglah ya Allah 1, 2, 3, 4 berhajat. Itu dipanggil tawassul dengan kebaikan. Kita bertawassul dengan ibadat yang kita buat. Ya Allah, dengan sebab aku korban tahun ini, mudahkan urusan aku ya Allah. Boleh tuan-tuan? Jadi saya ingat cukup saya itu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa disampaikan dapat sama-sama kita dapat suntikan semangat. Ujian memang datang, tapi tingkatan amalan kita jangan pernah kurang. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi